Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di bulan Ramadan ini bersama-sama dalam live CTC FM. Setia anda bersama dengan kami teguh di sisi anda, dan seperti biasalah ya, kebiasaannya hari Isnin, tetapi pada hari ini kita bertukar kepada hari Selasa sementara waktu. Mungkin minggu depan kita, minggu-minggu ke depannya kita akan buat tarik semula segmen ini untuk hari Isnin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah tarawih ya. Yang bersedekahlah, inilah masa dia, inilah bulan dia kalau kita nak cari pahala pun. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sambil-sambil tu 2300, dan jangan sekali-sekali anda bermimpi untuk anda rentas negeri. Pastikan sekolah Ni saya dengar cerita di Selangor dah ada sampai berbelas, Sarawak dah tutup. So bazar buka, pasar malam buka. So bukan saya nak salahkan peniaga, tidak. Cuma kecuaian atas diri saya, kadang-kadang atas diri kita sendiri sebab kita terlampau macam mana cikgu nak cakap, cikgu? Kita terlampau terkesima sangat nak shopping ke apa, macam tu lah lebih kurang kan. Betul kan? Kadang-kadang silap kita lah. Saya pergi pasar Ramadan, bazar semua, penjarakan sosial semua tak ada. Pintu sepatutnya masuk ke depan ni kan. Betul. Tapi ada yang crossover. Terus pagar pun buat dengan tali plastik kan. Boleh langkah je. Allahu Akbar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ini kita sama-sama dapat satu perkongsian lagi, satu episod lagi di mana cikgu akan memberikan penerangan, penjelasan, kefahaman apa yang anda tidak faham ataupun anda nak menajamkan lagi kefahaman anda. So letakkan soalan-soalan anda, dan mungkin hari ini kita akan layan soalan daripada anda semua di awal-awal rancangan sampai ke hujung, insya-Allah, dengan apa-apa pilihan yang dah pun cikgu buat counting. Baik, sebelum kita meneruskan, seperti biasa, YouTube channel kami jangan lupa CTC FM. Kita boleh tengok macam-macam segmen daripada pelbagai cikgu. Juga segmen inilah ceritaku, nak cari pengalaman di situlah semuanya. Dan jangan lupa selepas anda singgah, subscribe tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sekiranya ada apa-apa berlaku pada malam ini, audio ataupun visual, tolong letakkan komen anda supaya cepat untuk kami bertindak. Dan untuk segmen malam ini, segmen episod yang ke-62 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonem, 20 April 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, share banyak-banyak supaya rakan-rakan yang lain juga dapat mengetahui tentang Elite Wave ini yang bakal dikongsikan oleh Cikgu Nonem ataupun Cikgu Nazrul Ishak. Sebab perkara yang baik kalau kita kongsi, baik jugalah yang akan kembali kepada kita. Dan seperti biasa juga, bintang, kalau anda ada bintang-bintang yang berkelipan, sumbang-sumbangkanlah untuk cikgu ataupun untuk segmen yang sangat-sangat menarik ni. Baik, saya ke ruangan komen cikgu, boleh sekejap Silakan. Yang telah pun berada, pengongsi kita Samsul Irham, salam Pak Su, dan juga doktor hadir dengan share. Alhamdulillah. Terima kasih Samsul. Kita ada Syarizal Muhammad Syarif, Assalamualaikum doktor, dan juga Pak Su, Waalaikumsalam. Jodika Dialova, salam Pak Su, cikgu dan juga Boboy, salam Ramadan. GJ Wave berapa cikgu? InsyaAllah. Kemudian kita ada Syahrul Hussein, Assalamualaikum Pak Su dan juga doktor, Waalaikumsalam. Samsudin alias salam Pak Su, salam doktor dan semua. Semoga semua sihat menjalani ibadah Ramadan, InsyaAllah, amin peminat teratas. Dan kemudian Assalamualaikum daripada Syah Faris Zainuddin, Assalamualaikum Dr. Pak Su, salam Ramadan, semoga sihat selalu, amin. Begitu juga dengan anda. Muhammad Azizul Osman, selamat berpuasa doktor. NN, Pak Su, Boboy dan semua yang menonton. Baik. Terima kasih Muhammad Azizul Osman. Dari Sepadan Siam, audio jelas Pak Su. Terima kasih Jodiker Dialova, sedap nama dia ni. Okey, Mak apa ni? Mak Siraf, Assalamualaikum doktor dan juga Pak Su. Waalaikumsalam, dan juga Syafi'i P, salam Ramadan doktor dan juga Pak Su. Terima kasih. Ini yang dapat saya bacakan di awal
segmen kita. So soalan hantarkan cepat. Okey, kita akan bermula daripada sekarang kot. Gaban Kuasa 2, salam Ramadan Doktor dan juga Pak Su. Muhammad Faizal, terima kasih atas bintang berkelipan. Thank you. Terima kasih Muhammad Faizal. Berkelipan terus. Alhamdulillah. Gaban pun ada. Okey, soalan. Pak Su beri ruang sebelum kita sembang-sembang di permulaan ini. Pak Su menantikan soalan-soalan daripada anda semua. Baik, cikgu sihat cikgu Okey, sihat walafiat. Pak Su, apa khabar Pak Su dengan Boboy di sana? Boboy sihat boy? Baik. Boboy baik. So bulan-bulan puasa ni Pak Su masih kerja? Masih seperti biasa. Cuma tahun ini tak berniaga lah macam biasa. Kalau tidak tu saya dengan family akan berniaga. Untuk tahun ni kami rehat sebab tak nak bagi sesak sangat lah. Niaga apa tu Pak Su? Juadah kuih, betul, nasi dagang, nasi kerabu. Okey. Macam tu lah biasanya kita berniaga. Pak Su tak berniaga tak apa, tapi Pak Su buat open house. Oh, insyaAllah. InsyaAllah. Yang tu insyaAllah. Sebab Selangor minta jangan, tak boleh rentas daerah sudah. Dia nak tak rentas negeri pun tak apa lagi bagi saya lah. Jangan daerah pun dia tutup, masalah. Langsung tak boleh beraya nanti. Okey. Macam cikgu persiapan macam mana persiapan? Walaupun kita raya tak jalan jauh mana, tapi baju-baju raya semua dah settle dah. Itulah dia. Saya tengok pun kebanyakan macam tu. Semua dah. Berapa orang anak? 4. Oh, sama lah kita Saya seminggu sebelum berpuasa saya dah settlekan untuk dia orang dulu. Lagi awal. Saya tak nak nanti jam dekat butik-butik anak perempuan biasalah. Butik tu lah, butik ni lah. Pergi pun tak jauh, kat Bangi je. Baik, alhamdulillah. Okey doktor, kita apa pair untuk kita buka yang cikgu rasa menarik untuk dikongsikan kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton kita di awal-awal ni, sebab saya masih lagi menunggu soalan-soalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Okey guys, Assalamualaikum dan selamat malam daripada saya. First kali minta maaf kepada semua sebab dah lama rasanya saya tak ke udara. Last week kita postpone, tak ada langsung. Okey, this week kita tunda kepada hari ini. Okey, tapi macam biasa, alhamdulillah saya dalam keadaan sihat semua, dan juga untuk menebus apa ni? Menebus apa tu? Menebus kita dah tak lama ke udara. Saya macam Pak Su cakap lah, saya akan tunjukkan a few pair favorite jangkaan untuk minggu ini. Okey. So tanpa berlengah lagi, sementara tu kalau you all semua ada soalan, nak tanya tentang Elliott Wave, nak tanya tentang analisis, terutama yang yang saya tandakan di chat yang you all boleh tengok sekarang. Okey, ataupun yang tak ditandakan pun boleh. Saya akan cuba tengok untuk short term punya analisis lah. Baik. Okey. So untuk malam ni, pair pertama yang kita akan pergi adalah GJ Pak Su. Kenapa GJ je? Kenapa GJ? Sebab GJ ni nampak, kalau Pak Su tengok, okey, dari sudut pandangan Elliott Wave, dia nampak full cycle dan full structure dia memang jelas. Okey, memang jelas, di mana kita boleh nampak ada 3, ada 4, ada 5. Lepas tu dia turun ni, so dia naik ke atas ni. Ini semua di dalam jangkaan. Okey, so kenapa di dalam jangkaan? Sebab yang naik ni possibility dia nak buat penerjunan wave 2, sebelum dia terjun. Okey, wave 2 ataupun wave B sebelum dia turun ke bawah. Okey, so, sebab kalau tengok daripada ini hour 1 Pak Su. So kalau kita pergi ke 4 hours, saya masih jangka kan ada satu lagi kenaikan ke atas. Okey, ini di time frame yang besar.
Ini jangkaan kita. So bila kita ada jangkaan, so kita sentiasa beware lah. Sekiranya kalau dalam keadaan macam ni kita nak sell tu, kita sedikit takut. Sebab jauh lagi nak sampai dekat kotak. Contoh macam ketika inilah Pasu, nampak kan, dia turun kan. So bila dia nak naik-naik ni, bila kita tahu meja dia kat atas tu menaik, so kita nak sell kat kawasan sini pun kita takut. Tapi bila kita base kepada Yielding Wave punya analisis, dia ada sebab di mana kenapa kita boleh sell dengan sebab walaupun kita melawan major trend, maka kita tak perlu takut. Sebab Yielding Wave ni dia adalah possibility Pasu, sama ada dia naik terus macam yang saya jangka dekat atas ni untuk final leg dekat atas ni, ataupun dia terus turun. Pasti ada ketika di mana ada setup yang boleh kita masuk. So that's why contohnya macam bila kita tak nampak, contohlah macam JJ duk naik kan. So lagi kita tak nampak tak ada reason kita takut tertinggal bus. Itu yang saya ingin jelaskan kepada kawan-kawan semua, di mana bila kita menggunakan konsep Yielding Wave ni, even kita masuk terlambat pun tak ada masalah. Contoh kan, nampak dia dah naik, lepas tu dia turun. Yielding Wave ni dia more kepada kita masuk di wave retracement. Contoh macam sekarang ni JJ dah turun kan, so kita buka-buka JJ dah dekat bawah. So bila kita faham konsep Yielding Wave ni, kita jangan sell lagi kat bawah ni, kita tunggu dia retrace dahulu. Sebab dalam wave mesti ada retracement. So kalau kita tengok secara ringkas, saya boleh jelaskan kat sini, ini jangkaan kemungkinan ini wave A, ini B, ini C. Itu yang pertama. Ataupun ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bila 1, 2, 3, 4, 5 ini dah menunjukkan perubahan bagi major trend. Sebab kenapa? Sebab ini dah, kalau dia terus turun, ini dah boleh kita tinggalkan, boleh kita abaikan sebab dia tak sampai dekat sini. So even ini dah perubahan di major trend, kita kena faham Yielding Wave ni fractal. So bila fractal, di semua time frame wave ni ada. So bila semua time frame wave ni ada, so tiada istilah kita takut tertinggal bias. Baik kita tunggu setup yang nyata, daripada kita masuk tanpa apa-apa analisis. So untuk untuk JJ ni saya memang bias dia turun ke bawah. Dalam grup tadi pun saya ada beritahu, dalam saya punya grup lah, sell di kawasan sini Pasu. Mana tu? Kawasan 70, tapi kita orang dah exit dah tadi. Tadi kita orang ada sell dekat kawasan sini. Tapi kita ada exit sebab ini saya zoom in ke M5. So bila di M5 kita jangka kan dia ada kenaikan macam ni. So bagi dia naik dulu. So kalau ikut, saya masukkan Fibo. Kalau ini adalah contohnya kita jangkaan wave 2 bagi wave C yang besar tadi. So Fibo dia kawasan sini saja. So kalau dia naik bagus, kita boleh dapat re-entry semula lah. Dan bila kita menggunakan konsep sekiranya ini bukan, ini wave 1, ini wave 2. So sekiranya kita menggunakan konsep wave 2 punya entry ni, kita dah automatic tahu ini stop loss dia wajib dekat atas ni, memang dia tak boleh kena. Betul. So kalau kita zoom lagi kat sini guys, sebab Yielding Wave ni dia fractal, so kita kena tahu dalam ni pun ada kiraan wave di time frame yang kecil. So kita boleh tengok kan, sekali imbas 1, 2, ini 3, ini 4, ini mungkin last 5, ni 5 ni, 1, 2, 3, 4, 5. So ini mungkin 5. So kalau dia terus turun, dia mesti akan naik lagi, dia akan retrace balik. So bila retrace balik tu,
Fibonacci yang kita tarik tu terpaksa di-adjust semula. So daripada sini mungkin kat bawah ni berdasar kan, sebab kita punya tarik Fibonacci ni daripada end to end, daripada permulaan wave sehingga ke penghujung wave. Okay, so that's why bila dah dalam keadaan macam ni, kita boleh detect dalam ni possibility dah mungkin dah sampai ending cycle sikit lagi. Kalau turun pun mungkin 20 pip lagi. So nak sell tu kategori macam, kalau saya lah, saya akan fikir risk nak dapatkan 20 pip berbanding kenaikan dia mungkin 50 pip. So baik saya tunggu dulu dekat atas ni daripada saya masuk tiba-tiba. Sebab bagi saya first kali memang first entry, first analysis, first decision saya, kalau saya masuk sini kadang-kadang dia boleh kacau the whole entire kita punya trading plan kan. So that's why baik kita menunggu kat sini. So untuk JJ ni saya masih bias dia turun ke bawah at least untuk wave 4 ataupun kalau bukan wave 4 ini wave 3. So bagi saya sell adalah yang terbaik sekarang, sebab kita dah tahu dia punya stop loss di mana. Tak perlu stop loss yang atas ni. Okey, hanya sekadar yang ni pun dah cukup. Sebab berdasarkan kiraan saya pagi tadi, ini pun dia dah sentuh 161. Okey. 161 maksudnya panjang wave C itu adalah 161 daripada panjang wave A. Okey Pak Su. Baik. Okey, so bila dia kena 161 tu, tengok dia bagi dia bagi rejection, dia bagi wick kat situ Pak Su. Dia bagi shadow sikit. So ini antara pair pilihan saya untuk minggu ni lah. So sekarang ni dia dah kat bawah macam saya sebut tadi. Kita menunggu dia naik semula untuk kita cari re-entry sell Pak Su dan kawan-kawan sekalian. Okey. Saya rasa jelas sebab ramai juga yang bertanyakan tentang DJ zone entry sell apa semua. Okey, zone entry sell cikgu dah beritahu tadi. Baru je kejap cikgu dah terangkan dia, Muhammad Fakri Zainuddin. Okey, rasanya dah complete untuk DJ cikgu Untuk DJ, ya. Baik. Kalau nak buy saya tak prefer buy. Sebab apa Pak Su? Walaupun kita jangkakan dia menaik, kenapa kita tak buy dulu kan? Sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang impulsif ni, ini mungkin wave 1 kecil. Okey, wave 1 daripada wave C besar, ataupun ini wave 1 daripada permulaan wave 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah macam yang saya nyatakan tadi. So ini adalah kemungkinan impulsif. So bila impulsif ni Pak Su, dia boleh berterusan ikut suka market. Okay, so that's why selama ni education kita hanya plotting apa yang kita jangkakan market nak buat. Okey, dengan harapan market follow apa yang kita plot. So that's why bila kita tahu konsep elliott wave ni sebenarnya walaupun sometimes analisis kita salah, tapi kita tahu di mana tempat kita patut entry atau tidak. Sebab kita faham konsep sebenar elliott wave ni. Macam saya sebut tadi, ini impulsif. So bila impulsif, bahaya untuk kita buy. So baik tunggu dia habis dulu, habis cycle impulse dia ada retrace, baru kita masuk. Macam yang berlaku di sebelum ni, ABC. Okey, kalau kita tengok kenaikan dia 149 sampai 80 200 pip. Pasu. So kalau kita contohlah, kalau elitian
dia masuk dekat sini ke, masuk ke atas ni ke, impossible Pak Su. Impossible. Sebab kita tahu ini adalah wave A Pak Su daripada bawah ni. Wave A, wave B, wave C. So bila wave C ni, at least minimum entry kita adalah bersamaan dengan panjang wave A ataupun paling kurang 0.786 daripada panjang wave A. So tak adalah kita masuk dekat yang kita jangkakan ini dah top, ini dah top, ini dah top, tak ada. And then kemudian okey. Sekejap. Okey, sini ada tadi. And then kemudian kita boleh tahu bentuk-bentuk macam ni, ini membentuk satu pattern. Bentuk satu pattern. Okey, ini pun nampak satu pattern tadi. So bila nampak pattern-pattern macam ni, ini petanda-petanda kemungkinan GJ nak reverse. Ini pattern diagonal triangle lah, tapi dalam bentuk yang tidak berapa jelas. Tapi still kalau tanya saya, kita boleh consider sebagai DT lah, diagonal triangle, di mana ini adalah ending diagonal. So bila ending diagonal, dia tak boleh berlaku di wave 3. Okey, tak boleh kan? Dia selalu berlaku di wave 5 dan wave C. So that's why possibility price ni nak turun tadi, waktu ketika saya bagi entry dekat atas ni adalah tinggi. So sekarang ni memang macam saya sebut tadi, kita tak galakkan buy. Okey, sebab kita tak tahu momentum dia nak turun sampai mana. Mungkin dia nak buat setup 1-2, maksudnya bila dia buat setup 1-2, dia akan ada lagi beberapa wave, mungkin ada extra 4 wave lagi turun ke bawah sebelum dia naik balik. So that's why kita tunggu dia habis cycle. Selalu saya macam tu. Mungkin kadang-kadang besok ataupun lusa baru dia complete, ataupun kalau dia cepat malam ni dah complete. Bergantung kepada pair juga kan. Contohnya macam ni, dia dah sangkut dekat contoh kat bawah ni ke, kat sini ke. So sekiranya kita follow base kepada wave kedua tu, so kita punya entry ni kita kena adjust lah. Kita kena tahu wave kedua ni dia punya common retracement selalu pergi ke mana. Okey, common kebiasaan. Okey, kebiasaan wave 2 ni selalu pergi ke mana. Bila kita cakap kebiasaan, memang wave 2 ni dia boleh pergi sampai atas ni Pak Su. Selagi dia tak boleh atas ni, dia boleh pergi sampai sini. Memang dia boleh buat, tapi nama pun kebiasaan. So maksudnya yang dia buat kat atas ni tak biasalah dia buat. Jarang berlaku. Betul. So kebiasaannya kalau kita nak letak macam ni, nak letak macam ni pun boleh. So kita dah tahu ini dia level di mana kemungkinan DJ akan pergi. Okay, tengok Pak Su, DJ terus turun. Betul lah. Sebab tu saya cakap, bila kita tahu ni impulse, kita jangan lawan dia, biar je. Walaupun kita target nak sell, biar dia habis gas dulu. Okey, baru kita masuk re-entry. Okey cikgu, sekiranya dia terus turun, jadi kita tarik Fibo balik, and then kita adjust kotak emas tu balik, gold kotak. Betul. Okey. Biar dia habiskan. Betul, biar dia habiskan. Tengok dia Elite Wave ni dia repeat benda yang berulang. Dia naik je, lepas dia dah habis gas tengok dia turun balik, dia retrace balik, itu baru naik. Sama juga macam ni. So kalau tadi saya cakap okey buy, memang masalah. So maksudnya dekat sini kita kena faham Elite Wave ni, selain daripada apa yang kita jangkakan, analisis kita tu sama ada salah atau betul, yang penting adalah market behavior itu sendiri. So macam sekarang ni saya dah sebut, ini possibility impulse. So bila impulse, kita jangan lawan, sebab kita tak tahu dia mungkin sangkut ke sini, malah dia boleh turun sampai sini. So impulse ni momentum dia kuat lah. Okay, so biarkan dia, and then kita akan adjust mengikut ending apa yang
bila dah nampak akan ada retracement, barulah kita adjust, and then barulah kita akan dapat kotak emas ini. Okey, cikgu, kalau agak-agak kalau okey lah, kalau saya nak buy lah, misal kata dia masih lagi turun, dia tak habiskan lagi cycle tu, saya nak tunggu dekat bawah untuk buy, untuk ambil lah kalau nak buy juga kan. Okey, kalau nak buy juga, the game pasu ni. Masyarakat jangan buy. Okey, kalau nak buy kalau nak buy juga kan. Kalau nak buy juga kan. Cikgu kena beritahu risiko dia apa dia punya tu Okey, first kali semua ni cukup 5 wave. Okey. Pasu. Okey, kalau nak buy jugalah. Semua ni cukup 5 wave. Tapi apa yang kita nampak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, betul. Okey, 9 wave. 9 wave ni pun consider as impulsive wave. Sebab apa? Dalam 9 wave tu dia ada satu wave yang extend. So dalam tu bermaksud, kalau saya lukiskan, ini adalah satu contoh, 2 ni 3, ni 4, ini 5. Okey. So dalam ni ada 1 2 3 4 5. Ni sebagai contoh lah. Okey, saya lukis je, jangan kecam saya pula kalau saya lukis salah. Ini saya nak memudahkan. Ringkas. Okey, sebagai contoh di mana bila impulsive wave tu dia tak perlu 5 wave bulat-bulat yang nyata. Dalam market memang dia tak akan sometimes kita tak akan nampak bentuk 5 wave yang jelas. Ada masa kita boleh nampak. Ada masa bentuk dia macam ni juga. Tapi yang kita perlu tahu, ini adalah impulsive wave. So bila impulsive wave ni, kita nak tunggu ni Pak Su. Kalau Pak Su nak buy juga, betul tak? Pak Su nak buy kan? Bisa kata nak buy, nak buy juga, Okey, nak buy juga, kena tunggu dia ada buat macam ni Pak Su. Ni. Alright. Okey, dia buat macam ni, maksudnya dia buat macam ni, and then dia turun, dekat situlah kita buy. Alright. Okey, lepas tu sebab kita mengharapkan dia naik ke atas kan. Macam sekarang lah, macam ni Pak Su. Contoh dia dah naik, dah naik, turun, okey. Stop loss wajib dekat sini. Tapi saya tak galakkan sebab apa yang Pak Su nampak, yang naik ni 3 wave ni kan. 3 wave ni bermaksud correction. So automatic memang kita tak boleh masuk, nampak jelas kan correction. Lepas tu pom junam lagi. So ini pun bentuk ada A, B, C ni tu junam lagi. Tapi kalau nak masuk juga, inilah cara dia. Okey, dia naik, dia turun somewhere dekat zone kotak sini, kita buy. Sebab kita jangkakan ini adalah wave 2 kecil untuk dia buat retracement ke atas. Tapi macam saya sebut, okey, teknik macam ni dia boleh kena banyak kali stop loss dahulu Pak Su, baru dia naik ke atas ni. Kebiasaannya. Okey. Sebab bila kita langgar impuls, kalau tanya saya, okey, kenapa kita tak sell daripada kita lawan kat sini, kita tunggu 3 wave, kita sell dekat atas ni kan. Okey. Nampak 3 wave, kita sell. Tapi kena jaga-jaga. Kenapa kena jaga-jaga? Sebab kita tak nak terjebak di mana yang kita cuba sell tu di ending cycle dah hujung-hujung sangat dah. Maksudnya dah nak habis wave 5 kita sell. Itu bahaya. So baik kita tunggu dalam kotak yang kita tandakan. Baik. Okey, clear sebab tu saya bertanya kalau nak buy juga, tapi janganlah. So apa yang saya jelas kat sini, ini bukan setakat kiraan DJ, tapi salah satu cara untuk kita decide kita patut entry atau tidak. Untuk apa pair sekalipun lah. Untuk apa-apa pair sekalipun. Betul. Saya sokong. Okey, baik. Firdaus Nazmi dah puas hati, DJ selesai. Wan Najis selamat berpuasa. Apa ni, harap bagi signal terbaik untuk malam ni, insya-Allah. Akhia Nordin, salam doktor, cerita gold sikit. Cerita gold sikit Cikgu nak cerita ke tak? Okey, Cikgu Muhammad Fahmi, thank you, terima kasih atas sawir atau pembintang yang berkemelapan. Okey, kita ada Muhammad
Fakri Zainuddin dia nak EG. Okey. Yang lain-lain nampak hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Sebab semalam ada masalah sedikit, so kita tukar hari Selasa. Minggu depan kita balik semula ke Isnin. Mungkin ramai yang tak tahu ni. Okey, cikgu GU. Okey, kita ambil goal dulu cikgu. Tak ada soalan ni, semua dia nakkan dia lebih kepada dia nak tengok apa nasihat daripada doktor tentang pair-pair pilihan mereka. So saya rasa cantik juga tu. Okey, untuk goal Siapa gol tadi? Akhianuddin. Okey. Boleh. So apa yang kita nampak kat sini, ini adalah current cycle goal yang terkini. So kalau tengok, ini membentuk kenaikan, turun, and then dia naik balik. Okey, sebelum ni saya ada buat kotak dalam saya punya group juga. Okey, so tak bermaksud kena kotak ni diterus turun. Saya terangkan dekat sini dulu. So yang ni, apa yang kita nampak dekat sini Pak Su, ini possibility. Kalau tengok, saya dah terangkan dulu, ini adalah 1, 2, 3. So 3 wave ni bermaksud ini bukan impulsive wave, even ini bukan leading diagonal. Okey, so ini adalah bentuk correction. So bila bentuk correction, dia merangkumi ke semua correction dekat sini. So first kali bila dah bentuk macam ni, of course orang boleh jangkakan ini adalah bentuk flat. Okey, kat sini bentuk flat. So memang selepas sini dia turun balik. Okey, tak bermakna bila dia naik ni dia tak boleh turun balik. Kena faham tu. Sebab dalam correction tak semestinya ada bentuk flat sahaja. So dekat sini possibility yang berlaku adalah, saya tandakan kat sini adalah A, ini B, ini C naik atas ni. Okey. So kalau dia buat macam ni pun tak ada masalah. Tak ada masalah di mana kalau kita tengok bentuk C dekat sini Pak Su. Okey, bentuk C dekat sini. Sini ada 1 2 3 4 5. Nampak Pak Su? Okey. So saya padam yang ni, ini zone entry dulu. Sini pun boleh nampak ABC. Okey. So bermaksud ini correction. Ini correction, ini impulse. Sebelum correction mesti ada satu impulse. Kan? So ini adalah impulse dia. So impulse correction, impulse correction. So mungkin last dia ada satu lagi final up ke atas Pak Su. Okey, macam ni sebelum dia sambung turun ke bawah. Faham tak? Tapi dia dah capai dekat yang cikgu tanda tu. Betul. Tapi kemungkinan besar dia boleh buat retrace balik. Tapi dia dah capai. Tapi yang dia dah capai ni, ini mungkin possibility yang dalam wave 3 yang kecil ni. Oh ya, okey. So dia buat retracement ni, kalau saya tarik contoh saya tarik dari sini sampai ke atas ni, okey, dia sangkut kat 0.382. Ini membuktikan masih boleh dikira sebagai wave 4. Sebab wave 4 selalu pergi ke sini sahaja. Okey, selagi dia tak break zone ni, ini possibility dia tintong-tintong ni, ini wave 4 lah Pak Su. So kalau kita tengok semua wave 3 ni sekejap je gerak. Wave 4 ni puas nak tunggu. Lama sikit lah. Berapa hari dah, Isnin, Selasa masih kat kawasan sini. Kan Pak Su? So ini possibility wave 4. So selagi dia tak break 0.5 ni, 1756 ni, saya jangka kan dia ada satu lagi last final wave ke atas untuk melengkapkan kenaikan daripada bawah ni sehingga ke atas ni sebelum dia sambung turun untuk time frame yang besar. So time frame yang besar, okey, saya zoom in kepada 4 hours pula. So 4 hours ni kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah berbentuk WXY. Saya jangka kalau Pak Su ingat Y ada kat bawah ni, tu tak buang lagi. Sebab saya percaya ini bentuk correction ABC yang naik ni. Cuba kalau kita tengok repeating history yang berlaku, dia naik pun dia turun, betul tak? Dia naik pun dia turun. So tak kira berapa banyak dia naik pun, itu bukan satu isu. Yang penting
bila dia naik tu, asalkan kiraan kita berpatutan ataupun kita faham tentang kenaikan ni masih berada di dalam wave X ni, okey, kemudian dia boleh sambung turun untuk final wave 4 ni. So ini kategori complex correction. Ada orang tanda kan W, X, Y, Z. Okey. Terpulang, ada orang tanda kan nak simple W, X, Y. Buat apa pening-pening kita nak tetapkan tandaan siapa yang betul. Itu tak penting. Kan, you nak tanda W, X, Y ke, saya nak tanda W, X, Y, Z ke, saya nak tanda W, X, Y pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita tahu goal ni kalau bentuk macam ni masih dalam bentuk correction. Baik. Okey, 333 macam yang dikatakan oleh Muaz Ibnu Maria. Betul, boleh. 333 tu bermaksud, sekejap, Triple 3 itu bermaksud ada A, B, C, X, A, B, C, X, A, B, C. Okey. Ataupun dia terpulang. Ila wave ni pemandangan pandangan setiap elotician ni dia berbeza. Contoh kalau saya nak cakap ini WXY saja pun boleh, double 3 pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa ni, kalau saya ringkas sikit, ini adalah A, B, C, X, A, B, C. So dia berbentuk double 3 pun boleh. Yang pasti double 3 ke triple 3 ke hala tuju adalah sama, dan kita elotician dia akan tahu dekat mana. Kalau dia triple 3 X tu dekat mana dia nak entry. Okey, kalau double 3 pun dia akan tunggu X dekat mana dia nak entry. Baik. Okey. Bahaya sekarang, saya sekarang ni kenaikan dia dah limited dalam zon kotak ni, still banyak juga. So kalau siapa yang contohlah kan nak buy juga boleh, tak ada masalah kan. Cuma kita kena faham bila sesetengah level dicecah ataupun telah melepasi sesetengah level, so maka kita punya analisis dah invalid. So bila invalid, kita terpaksa terima kita punya analisis ni dah salah. Betul. So kita kena buat new analisis. Okey. So kalau macam sekarang ni, okey, macam sekarang ni, ini kenapa saya zoom ke minit 5 hour 1 pun boleh, tapi kita more kepada short term. Yang sekarang ni saya nak tunjukkan apa current cycle yang berlaku. So kalau kita tengok sekarang ni Pak Su, ini bentuk current sekarang kan. Bentuk apa ni Pak Su? Serabut juga kepala tengok. Betul. Kan? So dekat sini kita boleh determine sebagai first sekali sama ada ini 1, ini 2, ataupun ini adalah bentuk correction A, ini B, ini C. Okey, sebab sini pun ada 3 wave, ini pun masih ada 3 wave. So ini 3 wave ni, ini mungkin dia akan break 1778 ni. Okey. So kalau nak buy, macam tadi saya dah garis kan dekat mana stop loss dia, dekat bawah ni. Okey, kat bawah ni. So kalau kita faham konsep elliott wave satu lagi dekat sini, ini elliott wave satu lagi tu maksudnya dekat sini, kalau kita faham wave 4, current wave 4 tend to go to wave 4 previously. Maksudnya wave 4 yang berlaku sekarang selalunya dia suka pergi ke wave 4 yang kecil dalam wave sebelumnya. So kalau kita tengok ini, kita boleh nyatakan di sini ini adalah wave 4 yang
kecil. So wave 4 yang sekarang ni dia boleh pergi ke zone yang saya tandakan ini. Mungkin di sini. Okay. So kalau kita nak buy, ini level yang kita kena ada. So kita buang ni jauh sangat. Okay. Okay. So possibility dia naik atas, kalau tanya saya masih ada, Pak Su. Masih ada. So kalau nak jimat lagi, okay, you letak stop loss sini je lah. Kat sini je lah, bawah ni 1762. Ataupun kat sini 1764. Kalau nak jimat lagi lah, satu speed je, tak perlu jauh. Ataupun cikgu saya nak jimat lagi, okay, ni lah Allah, 1771. Nak jimat kan, betul. so pulang. Tapi kena faham, bila kita, kenapa stop loss ni makin boleh dinaikkan, naikkan, kenapa kita tak remain yang kat bawah ni, Pak Su? Okay, sebab yang kita naikkan ni, itu bermaksud kita dah zoom ke time frame yang lebih kecil. Yang stop loss jauh ini saya buat berdasarkan analisis di time frame yang besar. Contoh macam sekarang ni kan, macam ni. Yang stop loss dekat sini ni, ini kita refer kepada hour 1 punya stop loss. Okay, that's why dia boleh kat sini. And then dia safe sikit. Kalau yang ni, minit M5 ni, okay, kalau kita follow stop loss yang terlampau kecil ni, kalau dia buat bentuk macam ni lagi, dia boleh kena stop loss kita, kemudian baru naik balik ke tempat entry kita pun kadang-kadang menyebabkan kita kecewa juga, betul tak, Pak Su? So that's why bila sebut yellow wave ni, sebenarnya kita yang decide. Kita nak trade di time frame kecil ataupun besar, semuanya terpulang. Tapi kalau tanya saya, the best time frame adalah hour 4 ke atas. Okay, sebab hour 4 ke atas kita boleh nampak lebih kurang, okay, dia punya whole structure, dia current structure yang terkini, full cycle dia sekarang. So kalau nak tengok yang besar, macam ni lah. Ini di daily. Kalau di hour 4 tadi, okay, ini full structure yang sekarang. Okay. Baik. Okay, clear untuk goal. Sebab kita ada dua lagi yang saya nampak sekarang ni yang diikut turutan. Yang pertama daripada Fakri, dia nak EJ, bukan EJ, EG, ya, Euro Great Britain apa? Yelah EJ lah. Lepas tu kita ada GU, cikgu. Tapi saya tengok dekat penanda cikgu yang ada, cikgu buat GU. Okay, kita pergi ke GU dulu Baik. Okay. EG sabarlah Fakri sekejap Okay. Teruskan cikgu. Ini untuk GU saya jangka kan, untuk GBP USD ni sedikit lagi dia nak naik ke atas ni. Okay, sedikit lagi dia nak naik ke atas ni. Di mana ini adalah bentuk mungkin ini bentuk correction 3-4. So ada satu lagi 3-4 and then ini adalah 5. Okay, ini adalah 5. So kalau tengok ke sini, ini setup yang saya boleh katakan permulaan 1-2, ini 3-4. So possibility dia naik tu ada. Okay, so bila saya nampak bentuk macam ni, maksudnya kalau saya nampak 1-2 kat bawah ni, ini bukan saja dia buat wave, bermaksud dia kemungkinan dia akan extend wave 3 yang tengah berlaku sekarang ni. So menunjukkan masih ada sedikit lagi kekuatan untuk GU naik sebelum saya nak sell. Kalau saya nak sell, okay, so saya decide tunggu dalam kotak ni untuk dia turun semula. Okay, ini di hour 1 tu hour 4. okay, di mana
Ni hour, okay, ni hour 4. Okay. Okay, di mana kita pergi ke dolar dolar index pula. Lama dah kita tak pergi kat dolar index kan Pak Su. Cun. Okay, so dolar index ni, ini dah lama ni. Waktu ni kiraan saya pun ada. Ingat lagi, masih intact. Walaupun 1 minggu kita tak ke udara. Okay, saya dah beritahu ini possibility. Kalau nampak ini ABC X, lepas tu dia naik ABC. So saya tandakan ni, kalau dia tak break ni memang confirm dia nak turun. Even dia tak kena zone jangkaan saya, okay, ini jangkaan akan ada retracement. Okay, walaupun dia tak kena, dia sikit lagi nampak ni. Tapi macam memang dah kena lagi tu. Okay, sikit lagi, lebih kurang lah. So saya boleh assume ini adalah wave C. Okay, cun. Correction. Nampak ni, ABC X ABC. So that's why sebenarnya Elliott wave ni memang cukup bagus. Kenapa? Sebab daripada previous cycle tu kita boleh jangka kan apa dia nak buat. Contoh macam ni kan, kita dah tahu ini adalah retracement. So bila ini adalah retracement, dia naik ABC, lepas tu dia turun, lepas tu dia break balik C. So maksudnya kat sini dia nak buat double correction. Double correction, ABC sekali lagi. So lepas tu sekarang ni dia dah break sampai bawah ni. So kalau break sampai bawah ni, saya bias. Okay, ini dah berlaku, dia dah turun. Okay, betul. So pergi ke time frame besar pun, ini pun dia dah turun juga. Ini daripada analisis yang lepas ni, kalau Pak Su ingat, betul tak? Okay, so semua dah bias. Tengok kotak ni masih intact. So maksudnya dia dah clear, dia nak menuju ke sini. Tapi berdasarkan wave 4 yang terkini ni, saya boleh assume dia tak ada deep sangat. Okay, dia tak deep sangat. Mungkin dia macam ni. Ini target. Okay, dia tak terlampau deep lah. Mungkin dekat kawasan sini dia sangkut ke sini. Tapi still, okay, ini di daily. Okay, H4. Okay, akan ada macam ni lah correction dia sebelum dia turun ke bawah. So mungkin dia dekat sini ke, dekat sini ke, itu pun bukan isu dalam konteks Elliott wave. Janji dia ada buat correction. Ada masa kita tunggu kat sini, dia kena, dia sampai. Ada masa kita tunggu kat atas ni, dia kena sini, dia tak sampai. Contoh macam ni lah, dia tunggu kat sini, berapa pip lagi dia dah turun. So kena faham betul-betul konsep Elliott wave ni, di mana retracement ni, ini menunjukkan analisis kita ni betul. So bila analisis kita ni betul, tengok apa yang berlaku bila analisis kita ni betul semua. Dia follow je apa yang berlaku kan. So bila kita dah dapat kefahaman tentang Elliott wave ni, so barulah kita boleh start fokus pair mana yang kita nak. Itu kena faham dulu konsep Elliott wave ni. Elliott wave ni buat permulaan memang sekejap ABC lagi, memang serabut. Tapi semua yang saya sebut ni ada dalam buku. Okay, memang ada dalam buku. So cuma kita nak terjemahkan dengan real market ni, kadang-kadang dia ambil masa kan. Dia ambil pemahaman seorang trader, apatah lagi tentang seorang yang baru dalam dunia wave structure ni, dia memang akan ambil masa. Kenapa dia tak terus turun cikgu semua kan? Boleh je kalau dia nak terus turun, tak ada masalah kan. Tapi selalunya kan, kalau tengok macam ni, sebelum dia naik, dia turun dulu. Okey, yang macam ni nampak, dia nak turun, dia turun je. Memang kita nampak dia turun je, tapi dia turun tu membentuk structure 1, 2, 3, 4, 5. Dia jelas dalam tu, kita boleh nampak. Okey, sama juga yang sekarang ni. So kita kena tahu structure yang current cycle sekarang ni, and then kita jangkakan structure yang akan berlaku ni at least dalam bentuk 3 wave. So bila dah 3 wave, barulah kita boleh plotkan dia punya sambungan di mana macam ni. Okey, so dia membentuk 5 wave ke bawah. So bila ini pun dia nak berhenti sini ke, dia nak bawah sini ke, itu pun bukan satu isu.
Yang penting kefahaman kita berdasarkan yang berlaku ni sekarang, kita dapat predict apa yang future punya movement. Baik. Okay, so once kita boleh dapat predict ni, okay, barulah kita start buat counting, and then kita start cari berdasarkan dia setiap wave ni ada cara-cara entry dia semuanya berbeza. So kita kena belajar pula cara-cara untuk kita entry bagi setiap wave. So untuk sekarang ni dollar index ni, okay, ada sedikit baki lagi lemah, tapi tak jauh dah. Mungkin dia sangkut dekat sini, dia terlajak sikit. So sekarang ni 91. Okay. So saya jangkakan at least 89 ni, alah tak jauh dah ni. Macam tu. Baik. So bila dia dah masuk dalam kotak saya ni, kotak merah ni dia kadang-kadang powerful, kadang-kadang kotak emas yang power. Itulah, kadang-kadang kotak biru pun power ke? Okey, kotak biru ni tak kena-kena nampak. Sikit lagi dia jarang kan. Tapi yang biasanya gold dengan merah lah. Okey. So bila dia dah masuk zon kotak merah ni, okey, nantikan kekuatan dolar. Okey, nantikan kekuatan dolar. So maksudnya kekuatan dolar ni Pak Su dengan kawan-kawan sekalian, dia akan impact semua pair, major pair lah. Betul. Yang pairing dengan USD. So EU semua dah impact. So EU kita tak pergi lagi. Belum. Okey, EU macam ni lah, macam ni. Okey, so kalau kita recap balik apa yang kita sebut, saya ada tanda dengan dekat bawah ni, saya tak buang lagi, di mana ini kemungkinan dia akan pergi untuk buat correction di time frame yang besar. Okey, kita nampak kat sini ABC, dia naik ni X, dia buat satu lagi A, B, C, turun. Okey, so selagi dia tak break atas ni 1.2246 ni, ini steady dia akan turun, Pak Su. Dia akan turun. Wow. Okey, dia akan turun. Kalau tanya saya sebelum ni pun, saya ada beritahu, saya ada, kalau Pak Su ingat lah, ini kalau nak buy stop loss bawah ni je. Nampak? Simple je sebenarnya Elliott wave ni. Kan? Kalau nak buy stop loss bawah ni, sebab memang tak boleh break ketika kat sini ke, dia memang tak boleh break. Sebab once kita dah tahu cycle dia dah habis, kalau macam ni kan, saya tanda kan, ini A, ini B, ini C. Dalam ni pun kita nampak di final C ni 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup sifat dah C ni. So bila dah cukup sifat, kebarangkalian dia nak turun tu tak berapa jauh. Okay, that's why bila kita nak buy, saya dah sebut tadi, nampak kan bentuk 1, 2 kita masuk situ, stop loss kat situ. So supaya sekiranya kalau dia terus turun, kita tak hold. Macam JJ tadi, kan, saya dah sebut tadi, jangan buy lagi walaupun kita tahu dia nak naik. Sebelum dia naik, kita buy dululah, nak tunggu. Jangan, kena tunggu sell, tunggu je sell. Dia nak turun tu biar dia nak turun. Selagi impulse tak habis, macam tu lah kita kena tahan. So sejak saya belajar Elliott wave ni, Pak Su, memang daripada 2008 tu, ini antara ciri yang membantu saya trade, di mana saya tak buat silly mistake. Silly mistake adalah saya melawan trend-trend yang ganas ni. Okey, faham tak maksud trend-trend yang ganas ni? Gerak 200 pip, 300 pip. Dulu saya hold sebab saya tak tahu, kan? Oh je sampai account MC, sampai serabut kepala. Betul Pak Su? Betul lah. Betul, kan? Contohnya saya follow support resistance semua, saya, oi, ini ada support buy. Okey, support buy. Okey. So bila saya dah faham konsep Elliott wave ni yang sebenar, macam tadi ni kita tak buy walaupun saya target naik, baik kita tunggu sell. Okey, so EU pun okey, saya jangkakan dia turun dah Pak Tu. Baik. Okey, possibility dia nak turun. Sekejap.
Kalau nak sharp saya kena ambil kira daripada bawah ni. Dia mesti ada ini tak perlu 5 wave. Ini pun nampak ada banyak wave sebab ini wave X ni. So dalam ni boleh ABC X ABC sekali lagi. So dalam ni sebab tu kalau kita tengok dia ada panjang. So ujung-ujung tu adalah C dengan C. So rangkuman daripada 3 wave up lah. Kan kita boleh kategorikan 3 wave up. Mana yang tak berapa nak jelas, dia tak semestinya 3 bentuk 3 macam ni. Tak. Okey. Alamak, silap. Dalam X tu kita selalu dengar X ni apa-apa 3. Betul, apa-apa 3 ni lah 3-nya. Tapi dalam 3 ni ada wave lagi. Kan? Dia boleh buat 5-3-5 dalam ni. So 5-3-5, so nampaklah bentuk impulsif dekat situ. Di mana A dengan C tu bentuk impuls. So sebab tu dia naik pom. Okey, dia stagnan sikit, dia tintong. Ini satu lagi wave 5 ke atas. So kalau tengok sini, ini possible 1 2, ini 3, ini ada ABC 4, ini 5. So kalau saya zoom lagi kat sini, okey, ini 3, ini ABC 4. Okey, boleh lah lepas tu stop loss kat atas ni je lah. Dekat puncak tu Dia dah turun tak sempat tunggu. 2056 dia dah turun 20 pip. So inilah stop loss. Yang mana dia, saya rasa dia takkan kena. Kalau betul analisis saya, ini X dah habis. Okey. So stop loss ni kena ada. So 80 pip 50 pip lah lebih kurang. Okey, kita zoom lagi di time frame hour 4 ni. Okey, tengok dia sangkut kat 0.5. So kita tengok lagi dalam ni ada 5 wave. 1 2 3 4 5. Okey. Lepas tu kita tengok lagi penurunan ni 1 2 3 4 5 ni dia dah break support sebelum ni lepas tu. Kan, dia dah break sini, dia dah break sini, break sini. So dia naik ni untuk retracement. So kemudian yang saya jangka kan, incoming week EU akan menurun lah. EU so kalau akan menurun. EU akan menurun. So sama tak dengan saya punya analisis? Hour 1 nak naik ke atas bagi dolar. So menguat sedikit. Kan? Betul. Baik. Okey. Sangat menarik. Okey, diharap anda semua dapat apa yang telah pun cikgu kongsikan, satu perkongsian yang sangat hebat, penjelasan, kefahaman bagaimana untuk menggunakan wave. Sambil-sambil tu kita belajar, sambil-sambil kita make money ataupun mencari sedikit keuntungan daripada pembelajaran kefahaman anda dengan Elite Wave ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang telah pun share live kita, kemudian yang memberikan bintang, semoga anda dimurahkan rezeki, juga kepada penonton-penonton yang telah pun meluangkan masa bersama dengan kami. Saya mengharapkan semoga anda akan diberikan rezeki yang murah untuk senang kita menyambut raya, walaupun tak boleh rentas negeri, daerah pun okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cikgu. Okey guys, selamat berpuasa. Okey, jangan lupa bulan puasa ni tempat ataupun masa untuk kita menambahkan kita punya amalan. So kalau tanya saya, rajinkan bersedekah di bulan puasa lah. Kiranya kalau nak bagi duit raya tu elok dalam bulan puasa. So siapa nak bagi duit raya kat saya pun saya alu-alukan. Saya pun sama juga, saya terima je. Baik tuan-tuan dan puan-puan, daripada Cikgu Nazrul Ishak, Boboy, dan juga saya dan CTC.FM ingin mengucapkan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan hari Senin. Bye-bye.